Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Bagaimana hari ini? Esok jika ikut jadual kita dah mula berpuasa ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan PKP dan dalam keadaan kita masih lagi dengan belenggu COVID-19. Jadi kita akan memasuki bulan Ramadan dan semoga Ramadan pada tahun ini akan membuka dan membawa rahmat kepada sekalian umat manusia di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu sekali lagi akan meneruskan perbahasan tentang topik pengenalan dan juga persoalan-persoalan berkait dengan Dajjal. Jadi saya telah pun mendapat banyak juga ya mesej komen-komen. Namun dalam masa yang sama saya dapat melihat pola yang berkait tentang Dajjal ni memang agak kurang yang nak mengikutinya, kerana bila sebut saja tentang kisah jahat ni, kisah Dajjal ni, banyak yang tidak nampaknya begitu memberikan penumpuan ya. Tapi kalau kisah Imam Mahdi tu ramai sekali yang berdasarkan statistik yang saya dapat, kisah Dajjal tidak menjadi suatu yang hangat, yang menjadi pemilihan berdasarkan daripada topik-topik yang lain lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita berlapang dada atas apa juga penyampaian ilmu yang dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana bagi saya dalam soal kita untuk memahamkan apa yang telah saya jelaskan semalam adalah sesuatu yang memerlukan kewarasan ya, memerlukan kita berada dalam keadaan yang sentiasa tenang ya, muhasabah diri, jangan gelojoh ya, jangan cepat melatah, kerana hakikatnya itulah pun cara-cara yang nak dilakukan oleh iblis ya, cara-cara yang dilakukan oleh iblis untuk ia menjalankan janjinya kepada Allah, permintaannya kepada Allah, iaitu untuk menyesatkan anak cucu Adam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini kisah batil kisah kebatilan, kisah yang mana berlakunya begitu banyak kesengsaraan di atas muka bumi, kisah yang sentiasa penuh dengan tipu daya ya, kisah-kisah yang sentiasa membuat kita merasakan serba tak senang ya, tak ada ketenteraman, tidak ada kesejahteraan apabila kita kaitkan dengan kisah Dajjal. Jadi saya tanya di dalam ruang grup Telegram ya, ada yang hantar email, ada yang hantar personal message, Facebook Messenger, yang telah juga mempertikaikan tentang sosok ataupun watak Dajjal itu, yang mana dikatakan jauh berbeza ataupun tidak sama langsung dengan apa yang telah dijelaskan oleh kebanyakan agamawan. Jadi saya ingin jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, persoalan untuk kita menafikan ataupun kata ya atau tak ya, namanya pun dah Dajjal tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu pun menjadi sebab kenapa kita nak berbalah. Betul tak betul Dajjal adalah iblis pun boleh jadi sebab kita nak saling tuding-menuding. Macam mana tu tuan-tuan dan puan-puan? Memang tepat sungguhlah ya, memang licik sungguhlah Dajjal ni ya. Sungguh liciklah iblis ni, kerana dengan beliau telah pun mewujudkan watak-watak Dajjal, akhirnya pasal Dajjal pun kita boleh bergaduh ya, pasal siapa Dajjal sebenarnya pun boleh jadi berbalah-balah. Jadi berlapang dadalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita cerita orang jahat, biarlah jahat tetap jahat lah ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan masih berpegang Dajjal adalah sosok yang lain, asalkan dia jahat ya, jangan tuan-tuan dan puan-puan ikut perangai dia. Alhamdulillah, buatlah, ikut je lah. Tapi pada mereka yang mahu berfikir, mahu mula menerima realiti bahawa iblis adalah Dajjal, maka teruskanlah dengan kajian-kajian ya, teruskan dengan setiap kupasan kepada apa yang saya sampaikan. Kerana apa yang saya dapat lihat di sini bukan persoalan Dajjal ataupun iblis itu yang menjadi isu ya, dalam soal ini. Maknanya adakah iblis itu Dajjal, adakah Dajjal itu iblis, itu bukan menjadi isu kepada kebanyakan yang bertanya dengan saya. Kebanyakan yang bertanya kepada saya itu kerana apabila saya menyatakan bahawa iblis adalah Dajjal, sedangkan
sumber-sumber yang mereka dapat, sumber-sumber yang mereka pelajari, yang mereka perolehi selama ini adalah daripada sumber yang lain. Guru dia ke contohnya, ya, ataupun ilmu-ilmuan yang dia berpegang. Jadi bila itu berlaku, maksudnya apa yang saya sampaikan itu sekiranya benar, ya, sekiranya benar apa yang saya katakan adalah iblis itu dajjal, maka mereka-mereka ini khawatir, risau, macam mana pula guru dia dah salah, ataupun takkanlah pihak yang dia tanya tu yang memang sungguh terkenal, yang sungguh ramai pengikutnya juga salah. Maka di sinilah masalah yang timbul. Maka itulah yang nak dilakukan oleh iblis, berbalah-balah di sama kita. Hal dia pun kita nak berbalah, ya, hal kejahatan pun kita nak berbalah. Oh, dia ni ada orang jahat, ini tak ada orang jahat. Orang jahat adalah macam ni, bukan orang jahat tu macam tu. Itu pun menjadi isu kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Halus tak halus mainan iblis. Jadi saya juga menjelaskan kepada mereka-mereka yang telah memberitahu sedemikian, saya katakan bahawa daripada awal Nabi Allah Adam jatuh, turun daripada tempat singgasana yang sebaik-baik tempat, yakni syurga Allah, diturunkan ke dunia. Siapa yang menjatuhkan dia? Maka yang menjatuhkan dia adalah atas tipu daya muslihat daripada iblis. Maka Nabi Adam juga jatuh, tuan-tuan dan puan, dengan tipu daya iblis. Para rasul ada juga yang terpedaya dengan tipu daya daripada iblis. Jadi bagaimana kita nak menafikan bahawa tipu daya iblis itu sangat halus? Jadi kita nak berpegang sangat dengan ilmu-ilmuan zaman ini, ilmu-ilmuan yang ada di keliling kita pada saat ini. Jangan taksub, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan jumut. Kembalikan diri kita kepada Al-Quran. Kembali kita pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan dapat jawapan. Jangan taksub kepada manusia. Jangan jumut kepada manusia. Kerana itulah dia sebenarnya rencana daripada iblis. Dia suruh kita taksub dengan makhluk. Maka daripada situ kita dah yakin dengan guru kita, kita dah yakin dengan orang yang kita pegang selama ini. Maka kita tidak akan mahu buka diri kita lagi kepada cerita-cerita yang benar, kisah-kisah yang benar yang akan ditolak. Maka itulah yang ingin dilakukan oleh Dajjal, yang ingin dilakukan oleh iblis. Jadi balik pada cerita tadi, siapa iblis, siapa Dajjal pun boleh jadi gaduh, ya? Siapa Dajjal, siapa iblis pun boleh jadi pertelingkahan. Apa faedahnya? Jadi untuk menjernihkan keadaan, saya Masa Bayu ingin menjelaskan satu saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah rasa Dajjal ada sosok yang lain dan dia jahat, dia buat perangai tak elok, dia buat perangai-perangai yang akan menyesatkan manusia, itulah paling jahat orangnya, maka ambillah perkara tersebut. Sebab tuan-tuan dan puan-puan dah letakkan itu sosok jahat, maka itulah kejahatan yang difikirkan. Dan jangan jadikan diri kita melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Maka versi tuan-tuan dan puan-puan tu gunakanlah, kerana tidak mahu kita berbalah-balah tentang perkara jahat, ya? Kita nak berpesan-pesan kepada kebaikan. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya akan terus pergi kepada topik yang akan menjelaskan kita tentang apakah nilai-nilai yang akan dibawa oleh Dajjal. Apakah nilai yang akan dibawa oleh Dajjal di dalam usaha beliau, ya, untuk menyesatkan anak cucu Adam, menyesatkan kita semua, tuan-tuan dan puan-puan. Ada 7 nilai tetap Dajjal, ataupun 7 nilai tetap yang akan digunakan oleh Dajjal untuk menyesatkan kita. Jadi saya nak bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya, bukan nak bercerita tentang kisah dia saja, kisah Dajjal ke, kisah Imam Mahdi ke, kisah akhir zaman ke, tetapi saya memperincikan setiap sesuatu. Kalau saya bercerita tentang Dajjal, saya akan perincikan apa sifat dia, ya, apa kriteria dia. Kenapa saya buat begitu, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab saya tak bawa kisah, saya tak buat cerita. Saya membawa tauladan, saya memberikan tuan-tuan dan puan-puan pengetahuan untuk tuan-tuan dan puan-puan mengguna pakai bagi diri sendiri. Jadi dengan apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan untuk diri sendiri, untuk mempertahankan diri tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak isteri tuan-tuan dan puan-puan, keluarga, daripada terpedaya dengan tipu muslihat iblis.
Untuk apa saya nak bercerita tentang pengetahuan saya yang mendalam terperinci tentang Dajjal contohnya, tentang Imam Mahdi contohnya? Maka saya samalah macam yang lain-lain, jadi tukang cerita. Dia akan ada di sini, dia akan buat begini, dia akan datangkan keamanan, Imam Mahdi akan membawa keamanan, makmur muka bumi, kan? Semua cukup makan. Itu semua kita boleh cerita tuan-tuan dan puan. Tapi saya nak jelaskan macam mana kemakmuran tu boleh dicapai, bagaimana kita akan dapat keharmonian, apa yang perlu dilakukan, siapa dia, macam mana dia buat. Itu yang saya akan dedahkan kepada tuan-tuan dan puan. Bukan cerita lagi, dah ramai dah boleh cerita. Sama juga dalam kisah Dajjal pada hari ini. Ada tak sesiapa bercerita dengan tuan-tuan dan puan? Rujuklah kepada mereka. Rujuklah kepada mana-mana sumber yang tuan-tuan dan puan dapati. Ada tak mereka bercerita daripada kisah-kisah itu dapat tuan-tuan dan puan gunakan untuk diri sendiri? Maksudnya apa? Untuk tuan-tuan dan puan menjaga diri sendiri daripada terjerebak, terjerumus ke dalam ruang di mana berkumpulnya Dajjal di atas muka bumi. Ataupun dia hanya bercerita, Dajjal ini begini rupa dia, Dajjal ini datang begini caranya, dia akan bawa kesengsaraan, dia akan bawa penderitaan. Adakah itu saja yang disampaikan? Jika itu yang disampaikan, tuan-tuan dan puan tanyalah balik, kesengsaraan yang bagaimana yang akan dibawa, cara bagaimana muslihat yang akan dia lakukan, ada tak mereka beritahu? Maka saya akan menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan, siapa Dajjal, macam mana dia sembunyi, dekat mana tempat dia duduk, apakah sifat dia, apakah kriteria dia, dan hari ini 7 nilai tetap yang akan dia gunakan untuk menyesatkan kita tuan-tuan dan puan. Jadi saya perincikan, saya buka satu persatu, saya jelaskan macam mana dia buat, saya jelaskan setiap langkah yang akan dia lakukan supaya kita terselamat tuan-tuan dan puan. Kerana Islam itu selamat. Selamat daripada apa? Selamat daripada tipu daya iblis laknatullah dan tentera-tenteranya. Siapa tentera iblis laknatullah? Dajjal lah. Dajjal itulah tentera dia. Saya dah terangkan dah semalam. Jadi tuan-tuan dan puan, 7 nilai tetap ada pada Imam Mahdi, dan 7 nilai tetap ada juga kepada Dajjal. Pertama, apakah yang pertama? Iaitu Dajjal akan sentiasa menolak atas apa juga perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan. Apa juga perkara dia akan tolak. Atas apa? Atas kebaikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tuan-tuan dan puan, apabila sampai saja sesuatu kepada kita, apa juga keadaan, apa juga situasi, maka dia akan meletakkan proses untuk kita duduk dalam keadaan bersangka-sangka semata-mata. Datang saja pada kita, kita akan diminta bersangka-sangka dulu. Hati-hati. Hati-hati dia pergi ke situ. Ingat, ini benda ni kan, apa keburukan-keburukan dia, kau jangan main-main ambil saja. Permulaan dia akan letak persangkaan keburukan. Berbanding dengan kisah yang saya terangkan tentang Imam Mahdi, 7 nilai tetap, terima dengan meletakkan setiap sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Tetapi bila sampai kepada Dajjal, nilai yang pertama dia katakan pada kita adalah perkara yang datang itu, kita kena sentiasa berfikir keburukan. Fikirkan buruk, jangan fikir yang baik-baik. Ni dia sengaja buat ni, dia nak nyaya kau lah ni. Kalau dia buat ni semata-mata dia sebenarnya nak jatuhkan kau. Jadi dia akan memasukkan nilai-nilai penerimaan, tetapi pada perkara-perkara yang tidak baik. Dia tolak kebaikan, dia ambil keburukan, masukkan di dalam hati-hati manusia. Maka setiap yang dilakukan, maka kita akan sentiasa dalam keadaan yang sakwasangka
yang keadaan ketakutan, keadaan yang risau, keadaan yang sentiasa memikir-mikirkan, lepas ni apalah yang akan berlaku, lepas ni macam manalah akan bala apa yang akan turun. Maka apabila setiap sesuatu sampai, maka dia akan lihat, oh ini bala lah namanya ni, oh ini mesti ada musibah daripada pihak ni lah. Setiap sesuatu itu dia tidak ambil sebagai satu faktor yang boleh dijadikan sebagai tauladan bagi diri dia. Itu yang saya katakan, dalam Al-Quran jelas, kita lihatlah apa juga di sebalik keburukan yang kita sangka, sebenarnya begitu banyak kebaikan yang Allah letak bagi mereka-mereka yang mahu berfikir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila masuk versi Dajjal, dia tak ada fikir pun kebaikan. Kerana daripada situ dia akan mula meletakkan hukuman-hukuman kepada setiap satu perkara. Maka perkataan pertama yang akan datang dalam diri dia adalah tidak, bukan lagi ya. Setiap satu perkara, tidak itu maksudnya meletakkan proses dengan keadaan yang bahawa ianya perlu dinilai kepada keburukan. Lihat sesuatu, berlaku sesuatu, apa dia nak buat, apa keburukan dia nak buat. Bukan dia fikir, apa ya hikmahnya berlaku perkara begini. Itu yang berbeza daripada persoalan yang sebelum-sebelum ini yang saya terangkan tentang kisah Imam Mahdi. Tuan-tuan dan puan-puan, duduk dalam keadaan yang sakwasangka, dalam keadaan yang tidak selesa, yang curiga di antara satu sama lain, itulah yang akan menyebabkan perpecahan di kalangan umat-umat manusia, perpecahan di kalangan anak cucu Adam, kerana mereka saling curiga di antara satu sama lain. Orang Melayu curiga dengan orang Cina, orang Cina curiga dengan orang Melayu, curiga dengan orang-orang Eropah curiga dengan orang-orang di sebelah timur, orang-orang timur curiga dengan sebelah barat. Maka saling mencurigai di antara satu sama lain. Kerana apa? Kerana telah disuntik pada faktor 7 nilai tetap. Yang pertama, sentiasa meletakkan hakikat penerimaan itu kepada perkara-perkara yang buruk. Dia menolak kebaikan. Maka penerimaan pertama kepada perkara-perkara yang batil, yang buruk sahaja. Maka daripada situ, untuk mencari kebaikan akan mengambil masa yang sangat panjang kepada manusia. Kerana permulaan dia dah letak curiga. Ya, bila dah letak curiga pada permulaan, senang ke tuan-tuan dan puan-puan nak buat kerja? Tuan-tuan dan puan-puan nak buat kerja, nak lakukan bisnes, nak buat perniagaan, tapi dalam peringkat yang pertama dah rasa curiga, boleh ke? Sebab itu kalau kita nak buat apa-apa pun, pertama sekali kita akan pastikan ada keserasian, ada kepercayaan di antara satu sama lain. Maka kepercayaan itu bukan datang daripada perkara-perkara yang buruk, kepercayaan datang daripada perkara-perkara yang baik. Maka untuk itu, tugas iblis adalah memecah belahkan. Maka memecah belahkan dengan meletakkan perkara yang pertama dalam 7 nilai tetap, iaitu penerimaan kepada keburukan. Okey? Itu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Perkara yang kedua, iaitu setiap yang diterima, setiap yang dilakukan, hendaklah sentiasa elak daripada pelaksanaan. Tidak ada pelaksanaan. Kalau dalam kisah yang sebelum ini, apa yang kita terima, kita laksanakan, ataupun apabila kita terima, jika ianya tidak bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan kita laksanakan. Tetapi dalam soal berbalik kepada 7 nilai tetap yang ada pada Dajjal, pelaksanaan akan dilakukan kepada perkara yang batil. Maka perkara yang baik, perkara-perkara yang benar akan sentiasa diletakkan dalam proses penangguhan. Sebab itu bertangguh-tangguh kerjanya. Sebab itu dalam Quran dah dipesan, Nabi selalu berpesan, perkara yang baik jangan ditangguh-tangguhkan. Perkara yang baik jangan dilengah-lengahkan. Kenapa? Apabila sampai kepada kamu sesuatu perkara yang baik-baik itu, hendaklah diperkemaskan dan dilaksanakan dengan secepat mungkin. Tetapi apabila datang perkara-perkara yang tidak jelas kepada kamu, maka ambillah masa, berfikir terlebih dahulu,
Dapatkan fakta-faktanya sebelum ianya dilaksanakan. Nampak terbalik tuan-tuan dan puan-puan. Bila sampai pada Dajjal, perkara yang benar ditangguhkan, perkara yang batil dicepat-cepatkan. Macam semalam saya cerita, benda yang tak betul cepat-cepat disebarkan. Cerita yang benar ditutup mulut dia simpan. Oh ni tolong ni Osman, ni tolong pergi kedai Ustaz, mak nak suruh pergi belikan santan kelapa Ustaz. Ya mak, nanti kejap lah. Sekejap lagi nanti Man pergi. Mak apa kata tunggulah. Lepas tu dalam 10 minit, Man tak pergi lagi Man, mana kesantannya? Kejap mak, ni tengah buat ni, Man tengah uruskan kerja ni, nanti Man pergi beli. Maka sikap bertangguh-tangguh inilah yang kecil mula-mulanya, tetapi akhirnya akan menjadikan ia sesuatu yang besar dan fatal. Maka sikap menangguh-nangguh kerja dah ada dalam budaya kita pada hari ini. Suka buat kerja menangguh-nangguh. Bila buat kerja di pejabat, suka bertangguh-tangguh dengan kerja kita. Apabila kita bertangguh-tangguh dengan kerja kita yang telah diamanahkan oleh majikan kita, kita curi tulang tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil akad, kita berjanji akad kita ni, saya bagi gaji sekian banyak dan awak bekerja sekian waktu kepada sekian waktu. Setuju tak gaji sekian? Kita pun kata saya setuju tuan. Kalau setuju, tanda tangan. Ingat tak semalam cerita tentang amanah? Kita pun tanda tangan. Tapi bila kita bekerja tuan-tuan dan puan-puan, bertangguh-tangguh kerja kita, gaji tak ada tangguh. Gaji cukup bulan, bila kita tangguh sikit, kita habis, kita hamput majikan kita. Kita kata macam-macam. Majikan tak gunalah, majikan tak baiklah, tak bayar gaji tepat pada waktunya. Tetapi apabila soal itu sampai kepada kita yang bekerja, kita selalu tangguh-tangguhkan kerja kita. Maka apabila itu berlaku tuan-tuan dan puan-puan, itulah nilai yang ada pada Dajjal. Berarti tuan-tuan dan puan-puan yang suka menangguh-nangguh kerja, suka delay-delay kerja yang tak sepatutnya, tuan-tuan dan puan-puan telah pun memiliki ciri-ciri Dajjal. Jadi pegawai-pegawai kerajaan yang bekerja, cuba tak kerja tangguh-tangguh. Cuba buat kerja elok-elok. Masuk pukul 8, masuk kerja pukul 8. Jangan tangguh-tangguh lagi pergi kedai kopi, minum kopi, bersembang-sembang. Saya tahu, sebab saya pun dulu dengan kerajaan. Pukul 10 pagi kena hambat pergi ke kantin, nak suruh masuk dalam pejabat. Baru nak pergi pejabat, baru nak buka, nak startkan komputer, itu pun ambil masa 10 minit, 15 minit tunggu. Kenapa? Bertangguh-tangguh. Maka tuan-tuan dan puan-puan, mereka-mereka yang bekerja, yang suka tangguh-tangguh, itu masuk pada perkara yang nombor 2, iaitu amanah, tanggungjawab yang dia bagi. Perkara yang kedua, dia suka tangguh-tangguh. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu mengesahkan, tuan-tuan dan puan-puan dah masuk ciri-ciri Dajjal. Bukan saya kata, dalam Quran dah jelas. Jadi adakah tuan-tuan dan puan-puan adalah Dajjal yang ada di atas muka bumi? Cuba tengok je komen. Sama tak muka tuan-tuan dan puan-puan? Cuba renung lama-lama sikit. Kok dia terkeluar, sudah tak sedar, dah mula ada rasa sakit kiri, sakit kanan, tanduk dah nak keluar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu perkara nombor 2. Kita ada 5 lagi, sebab ada 7 nilai tetap. Kenapa saya bercakap perkara-perkara begini kepada tuan-tuan dan puan-puan? Bukan saya nak hina tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya nak saja menghukum tuan-tuan dan puan-puan. Saya beritahu, jangan tuan-tuan dan puan-puan terpedaya dengan iblis. Nampak benda tu kecil, benda tu biasa sajalah, sekejap nanti buatlah. Sebut nanti buat, itulah yang menepati ciri-ciri yang nombor 2. Benda yang baik ditangguh-tangguhkan, benda yang bukan-bukan sekejap saja viral, sampai kampung, sampai dunia, sampai ujung dunia pun boleh tahu. Kawan duduk kat London tahu apa yang berlaku, yang kerja dekat pejabat, tentang apa yang tak kena. Ini tadi kita ini kena apa, nak tahu tak, tadi kan dia ni kan kena marah, bos marah dia, sampai tu kawan tu pejabat seorang dekat London, dia dekat Kuala Lumpur, dekat Putrajaya lah contohnya, pejabat dia dekat London baru boleh tahu. Tapi bila datangnya pelanggan-pelanggan, mereka-mereka yang nak ambil hasil ataupun menjalankan tanggungjawab, berjumpa dengan kita yang suka bertangguh-tangguh ni, menunggulah kat depan.
Maka itu adalah sikap yang kedua, tuan-tuan dan puan. Saya kena bagi contoh-contoh macam ni biar jelas, sebab nampak depan mata. Tak maaf cakap lah ya. Saya tak kata semua, tapi mereka-mereka yang suka bertangguh-tangguh, di mana juga mereka bekerja, kerja swasta ke, kerja kerajaan ke, sama saja. Asal bertangguh-tangguh, maka tuan-tuan dan puan adalah atas ciri-ciri Dajjal. Okay, kerana ada perkara yang nombor 2. Okey, itu nombor 2. Yang nombor 3, nombor 3 adalah nilai yang mana sentiasa berada dalam situasi marah. Tuan-tuan dan puan pemarah ke? Cepat marah ke? Suka marah ke? Maknanya bila tuan-tuan dan puan orangnya pemarah ataupun cepat marah, suka marah, maka tahniah tuan-tuan dan puan nak saya ucapkan. Kenapa? Sebab tahniah tuan-tuan dan puan dah jadi Dajjal. Kerana Dajjal, tuan-tuan dan puan, iblis adalah makhluk yang suka marah. Dia suka memanaskan keadaan. Dia suka menyebabkan keadaan yang serba-serbi jadi hangat. Kenapa? Sebab dia pun jadi daripada api. Api itu bukan sejuk, tuan-tuan dan puan, panas. Maka apabila kita merasa marah, apabila kita merasa tak senang, cepat angin, naik angin, kata orang tu naik angin, maka itu adalah nilai yang ketiga. Dia tidak ada kesabaran. Dia cepat melenting, cepat marah, cepat merajuk. Merajuk ni satu hal lagi ni. Maka bila buat sikit, silap sikit, merajuk. Kerana itulah yang berlaku kepada iblis, merajuk. Sebab Allah pilih Adam, merajuknya dia. Tapi merajuk dia sampai tahap dilaknat. Jadi sifat merajuk ni datang daripada siapa? Siapa yang mulakan merajuk ni? Maka tuan-tuan dan puan, berdasarkan kepada Al-Quran, merajuk itu adalah sifat yang datang daripada iblis. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan merajuk-merajuk tak tentu pasal. Lalu dipupuklah sifat merajuk ni oleh iblis. Manja-manja dengan merajuk katanya. Kalau isteri itu merajuk, itu adalah lumrah hidup, itu adalah lumrah kehidupan. Jadi dapat pujuk-pujuk. Sampai perkara yang batil pun dijadikan sebagai lumrah kehidupan. Nampak? Halus. Tetapi itu juga adalah perkara nilai yang ketiga yang ada di dalam sifat ataupun di dalam nilai tetap Dajjal. Dajjal ni pemarah. Sifat dia pemarah. Panas baran. Tak boleh ditegur sikit. Tak boleh diberikan nasihat. Maka siapa-siapa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa sekalipun, tak kira siapa sekalipun, isteri tuan ke, suami perempuan ke, anak ke dan sebagainya, apabila mereka itu marah, ingatkan, pesankan kepada mereka, jangan marah. Masa Bayu dah pesan, siapa marah, dia jadi apa? Dia jadi Dajjal. Siapa yang dah tak faham lagi, ingat kisah P.Ramlee. 3 Abdul. Bapak marah kena jual. Tak marah, peluklah bini kau. Sebab apa? Kalau dia marah, ikut perjanjian, bapak mentua dia kena jual. Itu kisah 3 Abdul, tuan-tuan dan puan. Ada tauladan daripada P.Ramlee sebenarnya. Sebab tu kalau kita ambil yang baik-baik, segala macam di keliling kita ni ada tauladan. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan marah, kalau tuan-tuan dan perempuan marah dalam saat ini, hari ini, setelah masa Bayu memberitahu, tuan-tuan dan perempuan akan dijual oleh iblis, lelong-lelong masuk dalam neraka. Marah ikut perjanjian, kena jual. Tuan-tuan dan perempuan akan jadi hamba kepada iblis. Macam mana kisah 3 Abdul. Abdul Wahab akan jadi Abdul Wahab ke Abdul Wahid, saya pun dah lupa, yang jadi hamba sahaya, kadam kecil, kadam besar. Maka itu tuan-tuan dan perempuan, jangan kita jadi kadam kepada iblis, kerana sifat marah, sifat pemarah adalah sifat yang ada pada iblis. Maka itulah nilai yang ketiga yang ada pada iblis.
Jadi dengan cara macam ni tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak? Boleh tak kita catat sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, catat. Okey, masa Bayu pesan pertama, dia sentiasa meletakkan proses pelaksanaan itu, penerimaan tu kepada perkara-perkara yang hak dia tolak, perkara yang batil dia terima, dilaksana. Kemudian pelaksanaan pun sama macam tu, yang hak dia tangguh-tangguhkan, tapi yang batil cepat-cepat dia buat. Yang tiga pula, masa Bayu berpesan, beritahu bahawa jangan marah-marah, jangan merajuk-merajuk, sebab kalau kena marah, kalau dia marah, dia kena jual. Itu semua adalah nilai-nilai tetap ataupun nilai-nilai yang akan menyebabkan kita menjadi dajjal, menjadi sebahagian daripada dajjal. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Jelas tak? Jelas kan? Itu baru nombor 3. Kita masuk pula yang keempat. Apa dia? Apa yang akan dilakukan dari segi aspek nilai tetap yang keempat? Maka apabila sampai nilai yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, kerjanya, sikapnya ataupun pelaksanaannya sentiasa dalam buat kerja yang kelang kabut, kerja-kerja yang tak ada langsung kehalusan. Buat kerja tu kasar bunyinya. Kerja kau ni sungguh kasar lah, bahasa kau ni bahasa sungguh kasar, kerana iblis bahasanya bahasa yang kasar. Tidak ada kehalusan di dalam dia berbahasa, tidak ada kelembutan dalam dia berbahasa. Maka apabila dia bercakap dengan seseorang, dia tidak menjaga percakapannya itu dengan kelembutan sebagaimana yang menjadi akhlak kepada baginda Rasulullah SAW. Tak ada kehalusan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perhatikan diri tuan-tuan dan puan-puan. Adakah selama ini bahasa kita bahasa yang penuh dengan kehalusan? Cara kerja kita bekerja, adakah cara kerja kita penuh dengan kehalusan? Ataupun bahasa yang hari ini disebut cincai-cincai. Saya tak tahu lah sebab cincai-cincai tu maksudnya apa, tapi yang saya faham, cincai-cincai ni sembrono lah, kata orang Jawa. Main hantam sajalah. Macam yang biasa disebut, hantam sajalah, asal jadi. Maka perkara yang keempat, tuan-tuan dan perempuan, adalah main hantam sajalah, janji siap. Dia tidak memperhalusi atas apa yang dia lakukan. Dia tidak fikir terlebih dahulu atas apa yang akan dia sampaikan. Maka dia akan menyampaikan sesuatu yang akan menyinggung. Dia akan menyampaikan sesuatu yang akan menyebabkan perasaan seseorang terluka. Dia tidak peduli atas kesan kepada yang lain kerana dia tidak memperhalusi atas apa yang akan dia sampaikan atau apa yang akan dia lakukan. Dari bahasa pun bahasa, subhanallah, bahasa yang tidak baik. Ini saya bercerita tentang Dajjal, bukan cerita tentang yang King of the Dajjal. King of the Dajjal, dia nak buat macam-macam boleh, sambil lembut pun dia boleh. Tetapi untuk kita, jangan terjebak untuk memahami apabila kita bertemu dengan sesiapa, apabila dia menyampaikan cerita-cerita dia menyampaikan kisah-kisah, apa juga ceramah-ceramah dia, tapi gunakan bahasa yang kasar-kasar. Kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, bahasa keras-keras, tidak ada kehalusan, itu mengikut nombor 4 adalah nilai yang ada kepada Dajjal. Kerana Nabi tak ajar kasar-kasar, lemah lembut. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah, lembut orangnya. Bercakap dia dengan anak dia berbeza, cakap dengan isteri dia berbeza, dengan kelembutan dengan anak-anak dia. Kalau dengan isteri dia panggil dengan lembut, wahai Humairah, apa khabar? Panggil isteri sayang, sayang sihat ke? Sayang hari ni macam mana? Balik rumah, masuk-masuk saja sampai dekat rumah, buka pintu, terus beri salam kepada isteri. Assalamualaikum. Kalau panggil sayang, Assalamualaikum sayang, hari ni apa khabar? Sihat ke sayang? Lembut isteri dia, cair tuan. Tapi bila tidak ada kelembutan, tidak ada kehalusan, balik-balik rumah aja, ni air dah siap belum? Tak nampak ke haus ni? Aku penat ni. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Beza tak? Beza sangat kan? Jadi kita nak jadi umat Muhammad
yang menghargai setiap sesuatu yang ada di sekelilingnya, maka jangan kita mengambil nilai-nilai tetap yang ada pada Dajjal. Kerana apabila kita melakukan perkara sedemikian, ulang lagi saya sebut, tuan-tuan dan puan-puan, adalah Dajjal. Jadi tak payah hal-hal nak cari Dajjal tu siapa, mata satu ke, mata dua, mata tiga. Kalau tuan-tuan dan puan-puan adalah manusia yang pakai cermin mata macam saya, maka tuan-tuan dan puan-puan adalah Dajjal yang pakai cermin mata. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berpakaian dengan segak macam kot macam saya ni, saya tak pakai tie, pakai kot, pakai tie, tapi menggunakan nilai-nilai tetap yang ada pada Dajjal, tuan-tuan dan puan-puan adalah Dajjal yang pakai kot dan pakai tie. Jika tuan-tuan dan puan-puan dalam berpakaian seperti mana orang Arab, berjubah, berserban, cantik itu sebenarnya. Saya dulu pakai juga. Bukan saya tak pakai, saya di tanah Arab dulu saya pakai serban. Tuan-tuan dan puan-puan tak nampak dulu saya pakai serban macam mana. Pakai serban, pakai jubah, tapi memakai nilai-nilai tetap yang ada pada Dajjal, maka tuan-tuan dan puan-puan adalah orang yang berserban, yang berjubah, tetapi sebenarnya Dajjal yang berjubah dan Dajjal yang berserban. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal adalah watak yang perlu kita hindar. Ini proses cerita nombor 4. Dah ada kan? Nampak kan? Apa yang perlu dibuat sekarang? Catat. Jadi lepas ni ingat, dengan isteri, dengan kawan-kawan, dengan sesiapa sekalipun, hendaklah kita memperhalusi apa setiap perkara yang akan kita lakukan. Kerana apabila kita tidak memperhalusi, maka kita akan jadi Dajjal. Itu nombor 4 ya. Balik kepada nombor 5. Apabila kita lihat di dalam faktor yang kelima, maka sebab itu di dalam Al-Quran dijelaskan, apabila sampai sesuatu berita kepada kamu, teliti terlebih dahulu. Jangan terus kita ambil, terima, ya itu benar, tetapi telitilah, kerana dikhawatiri kita tidak melakukan tabayun. Tahu tabayun itu apa? Tabayun itu kita hendaklah menyelidik terlebih dahulu, teliti terlebih dahulu setiap sesuatu yang sampai kepada kita. Maka ketelitian itu adalah faktor yang diguna pakai oleh Imam Mahdi dan pembantu-pembantu Imam Mahdi. Namun apabila sampai kepada Dajjal, ketelitian ini adalah sesuatu perkara yang akan ditolak, tapi digantikan dengan perkara bukan lagi ketelitian, tetapi faktor kecuaian. Kecuaian maksudnya kita tidak berhati-hati, tidak melakukan dengan teliti, kita cuai. Kali pertama kita buat silap, kali kedua kita buat kesalahan, kali yang ketiga adalah kecuaian. So, ada peringkat, ada terus kecuai tak. Pertama adalah kesilapan, kedua kesalahan, masuk yang ketiga kecuaian. Maka apabila kita tidak memiliki ketelitian dalam hidup, maka kita akan lakukan kecuaian. Kecuaian ini atas faktor kesalahan diri sendiri, bukan salah orang lain. Jangan salahkan orang lain. Apabila kita kata kesilapan, kita masih boleh lagi dimaafkan. Kesalahan, kita perlu ditegur. Kecuaian, itu dihukum terus. Dah cuai, sebab dah dipesan-pesan. Masa Bayu dah pesan, jangan buat juga. Jangan buat juga, jangan buat juga. Cuai dah tu. Bila cuai, maka datanglah hukum Allah. Sesungguhnya mereka-mereka yang mengikut jejak-jejak syaitan-syaitan, maka mereka itu akan dihumbankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam api neraka. Maka apa yang ada kepada mereka-mereka yang cuai di dalam kehidupan yang di atas muka bumi adalah balasan di dalam neraka Jahanam. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan,
Kena teliti lepas ni. Buat apa pun teliti dulu. Tabayun dulu. Buat penjelasan dulu. Macam mana kisah pun dah saya terangkan semalam. Dajjal menguasai segala maklumat hari ini. Dia akan tapis dulu. Saya dah cakap dah semalam. Maka dengan adanya pemahaman hari ini, penelitian, maka tuan-tuan dan perempuan akan dapat mengelakkan diri tuan-tuan dan perempuan daripada menjadi dajjal. Ini kita nak elak ni, diri kita ni. Kita duk sibuk cari dajjal, kita lupa bahawa kita yang jadi dajjal. Jadi tuan-tuan dan perempuan, persoalan tentang dajjal adalah persoalan berbalik tentang diri kita sebenarnya. Sebab tu saya rasa ramai tak suka sangat mendengar kisah dajjal ni. Sebab bila cerita pasal kisah dajjal, jadi kat diri sendiri. Jadi bila sebut dajjal, aku macam ada kualiti ni, aku macam ada sifat ni. Sudah-sudahnya kita tengok cermin, dikira-kira, alamak, kadang dengan diri sendiri. Bila kena dengan diri sendiri, takkanlah aku yang jadi dajjal. Maka itu yang akan sampai. Susahlah nak dihadam. Tak boleh, mustahil aku jadi dajjal. Mustahil juga mengaku diri tu. Walaupun dah ada fakta. Dia bercakap bohong, macam saya cakap semalam, suka berbohong, tak amanah, lepas tu suka menyimpan-nyimpan kisah-kisah yang benar, suka menyebar-nyebar kisah yang palsu-palsu. Kemudian dia orangnya suka jadi kebodohan. Dah cukup dah ni, hitung-hitung cukup. Aku ada lah semua empat-empat ni. Mustahil aku dajjal, mustahil. Sebab itu saya rasa kisah-kisah dajjal yang saya pericikan ini susah nak hadam. Sebab bila dihadam tuan-tuan dan perempuan, tertepek balik semula kat pipi kita nanti, kat muka kita. Sebab sudah-sudahnya kita akan kata, aku dajjal rupa-rupanya. Duk sibuk nak cari dajjal mata satu, kan? Dia sibuk dajjal yang rambut kerinting. Cepat-cepat kita rambut kita kerinting, kita pergi luruskan rambut kita. Sebab kita tahu dajjal rambut kerinting. Saya pun pergilah dekat kedai gunting rambut. Tanya dengan dia punya tukang gunting, boleh luruskan tak rambut kerinting saya? Kenapa? Kau jangan tanya kenapa, aku nak luruskan je. Dia pun luruskan. Jadi kita selamatlah daripada ciri pertama, antaranya dajjal rambut kerinting. Aku bukan dajjal sebab rambut aku tak kerinting, rambut aku lurus. Kan kemudah benar nak elak daripada dajjal kalau macam tu tuan-tuan dan perempuan. Betul ke mudah sangat nak mengelak daripada sifat dajjal? Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan, semua perkara dah masuk yang kelima tadi. Ada tak dalam diri tuan-tuan dan perempuan? Masuk yang 4 semalam. Cuba hitung balik. Buatlah kira-kira sendiri, ya. Jangan tunjuk kat orang, nanti orang tahu tuan-tuan dajjal. Jangan tunjuk kat bini pun jangan tunjuk, jangan dengan suami pun jangan ditunjuk. Buat masing-masing. Ni pesan saya. Ambil kertas. Pada masa bayu dah pesan lah. Ada 4 sifat. Tengok belak cermin semula, tengok wajah kita. Ada tak ada? Nombor 1 ada tak? Suka cakap bohong tak? Jangan cakap banyak atau tak banyak. Bohong tak bohong? Ada. Kalau ada 1. Kalau tak ada kosong. Rasanya ada lah, bohong 1. Selalu tak ada tak masa-masa tu yang tuan-tuan dan perempuan bila diberi amanah, ada masanya tuan-tuan tak jaga amanah. Kita sendiri hitung ni. Ini saya hanya bagi contoh, ya, mengajar macam mana nak kira, nak jadi jelas sama ada kita dah jadi dajjal ataupun belum. Okey. Buat pula. Ada lah, pernah sekali tu ada kawan tu, abang tu bagi duit tapi aku tak bagi betul-betul. Pernah. Ada juga pernah orang pernah bagi sesuatu tak jaga kan. Letak 1 juga, dah 2 dah. Dan yang 3, pernah tak kita menyebar-nyebarkan berita-berita fitnah atau bercakap bohong? Adalah, saya tak sebar, saya cuma sampaikan apa orang bagi kat saya sambungkan aja, saya forward je. Ada lah tu, bubuh 1. Akhirnya 4 tu tengok, 4 ada lah. Maka kalau 4 tu ada, maka kenalah terima hakikat. Macam saya cakap sebelum ni, terima apa dia yang kita ni dah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kita dah jadi dajjal rupanya. Jadi jangan beritahu dekat orang, buat sendiri-sendiri. Daripada situ barulah kita nak pelajari. Lepas ni aku tak nak buat benda yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Macam mana nak elak? Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, bila itu dah sampai kepada tuan-tuan dan perempuan yang saya sebut tadi tu, nombor tu semua ada, hitungannya tepat, ianya boleh disingkirkan daripada tuan-tuan dan perempuan. Macam mana cara dia? Yang dah ada tu dipinggirkan daripada diri tuan-tuan dan perempuan.
Jadilah tuan-tuan dan puan-puan pembantu Imam Mahdi apabila dia jadi 000 yang 111 tu tadi. Ini selingan sekejap sebab cerita ni panjang. Nak bagi faham tuan-tuan dan puan-puan tentang Dajjal ni. Jadi proses ketelitian tidak wujud. Proses itu akan menjadikan manusia akhirnya tanpa dia sedar dialah Dajjal yang berjalan di atas muka bumi. Tadi yang kelima saya terlupa pula ni. Kelima kan? Sekarang nak masuk yang keenam. Okey, tadi yang kelima, sekarang nak masuk yang keenam. Saya pun lupa jugalah tuan-tuan dan puan-puan, dah bercakap, dah tua-tua ni garuk-garuk kepala sekejap kadang-kadang. Jadi yang keenam tuan-tuan dan puan-puan adalah manusia di atas muka bumi akan dipastikan berada di dalam atas lautan. Macam mana nak masukkan di atas lautan tu? Atas laut macam mana keadaannya tuan-tuan? Kalau kita di atas laut begini kan, berombak-ombak kan, maka itu yang saya maksudkan. Kita akan berada di atas ombak-ombak di atas lautan. Kehidupan kita akan sentiasa adanya gelombang-gelombang, maka tidak akan ada ketenangan. Dalam kes ini tadi, maka Iblis pada 7 nilai tetap, dia telah meletakkan proses bahawa tidak akan ada ketenangan dalam hidupnya. Dia akan memastikan kita sentiasa dalam keadaan tidak tenang. Ada saja yang tak selesai, ada saja yang tak kena. Buat apa pun rasa tak betul. Maka rasa bergoyang saja. Akhirnya, itu yang saya katakan sebelum-sebelum ini, stres. Stress management. Pengurusan stres. Lepas tu tak tahan, bunuh diri. Selesailah. Kuranglah sikit yang nak disesatkan oleh Iblis, sebab dah bunuh diri, dah selesai masalah dia. Cari lagi mana yang masih nak hidup lagi, nak suruh bunuh diri. Lepas tu diberikan ketekanan-tekanan, stres-stres ke dalam kehidupan yang ada pada manusia. Maka hidup akan sentiasa dalam keadaan yang tidak ada ketenangan. Maka Iblis menggunakan nilai tetap yang keenam, iaitu menghilangkan ketenangan di dalam diri manusia. Maka wujudlah suasana-suasana yang dinamakan chaos. Suasana yang haru biru, suasana yang serba-serbi kacau bilau. Tenang ke itu? Maka itulah sebenarnya situasi yang saya masukkan kepada nilai tetap yang nombor 6. Tidak ada ketenangan. Apa yang dilakukan serba-serbi tak tenang. Cuba lihat orang yang tak tenang, wajah dia macam mana. Dan cuba kita lihat wajah mereka yang tenang. Sangat-sangat berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Nak tahu macam mana wajah tenang, wajah tak tenang? Ni Tuan Pal cakap bolehlah sebut tenang, tak tenang, tenang, tak tenang. Bagilah contoh. Saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan. Mula hari ni pergi cari. Tuan-tuan dan puan-puan, pergilah dalam masjid. Duduk lama-lama, jangan hanya solat. Jangan hanya duduk mengaji. Duduk mengaji Quran, boleh mengaji Quran. Solat memang wajib lah, pergi masjid, tak solat nak buat apa? Kena solat lah, solat jemaah. Ada masa tu, lepas tu mengaji, baca Quran. Tapi untuk mencari ketenangan, nak saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah wajah-wajah yang ada di dalam masjid. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ajaklah berbicara dengan mereka. Lihatlah wajah mereka, adakah wajah mereka itu tenang? Oh, mungkin wajah Pak Imam tenang lah Tuan Pal. Tengoklah wajah Pak Imam, perhatikan dia, tenang ke tak tenang wajah dia. Rakamkan betul-betul, perhatikan betul-betul, perhalusi. Ataupun tengok daripada sisi, perhatikan wajah-wajah tenang, cari ada tak? Tak jumpa ke? Jumpa. Kemudian pergi pergi ke pasar, pergi ke mana-mana tempat lain, pergi ke sekolah kalau memang sekolah, tempat kerja, pergi dekat tempat kerja, tengok kawan-kawan kita. Mana wajah tenang yang Palmasa Bayu maksudkan? Tengok wajah-wajah mereka. Adakah wajah-wajah mereka wajah-wajah tenang? Lagi mana? Tengoklah wajah-wajah mereka yang sedang berzikir. Saya dengar ada kumpulan sedang berzikir lah Tuan Pal. Adakah itu tempat yang sesuai? Pergi.
Kemudian perhatikan wajah-wajah mereka itu tenang tak? Orang berzikir tak tenang tuan-tuan dan puan? Berzikir sedang mencari ketenangan, maka dia hilang mencari ketenangan. Sebab dia mencari keterangan lah, sebab dia berzikir. Jadi mana satu nak cari keterangan? Nak carikan contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan pergi cari orang gila. Cuba tengok orang gila tu, senyum, senang je wajah dia. Natural tenang. Saya dah buat dah tuan-tuan dan puan. Sebab saya dah tanya dah soalan-soalan macam ni. Jadi saya lontarkan kepada tuan-tuan dan puan passing baton. Itu saya dah tempuh. Ni tuan-tuan dan puan baru dengar cerita masa bayu, kisah yang masa bayu dah lalu. Jadi saya bagilah tuan-tuan dan puan, saya dah buat kerja tu semua. Saya masuk pergi masjid, saya pergi tempat orang berzikir, saya jumpa orang tarikat, saya jumpa orang makrifat dan segala macam lah. Dalam masjid, luar masjid, di pasar, di sekolah, di universiti, dengan student, dengan guru-guru, semua saya buat. Kemudian saya pergi melihat pula begitu ramai orang-orang yang dikatakan orang-orang gila. Saya lihat, saya perhatikan wajah mereka dan saya cemburu. Tapi bila ingat cemburu tak boleh pakai, itu nanti jadi dajal. Tapi cemburu tu datang juga. Dah namanya manusia, datang juga cemburu. Jangan datang, aku tak nak engkau. Dia datang lagi cemburu tu, aku tak nak engkau, nanti aku jadi dajal. Tapi ini untuk ilmiah tuan-tuan. Maksud dia tadi, saya lihat wajah orang gila tuan-tuan dan puan, tak ada susah hati langsung, senyum, gembira. Allah ya Rabbi, apakah ketenangan yang dia telah perolehi ni sebenarnya? Rupanya ketenangan tu bila dia tak ada hubungan langsung dengan dunia ni, tenang sungguh dia tuan-tuan. Jadi nak kata macam tu, adakah dunia ni salah? Tak. Atas muka bumi ni yang menyebabkan dunia ini ada masalah. Tetapi orang yang gila, yang kita katakan gila, Maha suci Allah, apakah hubungan dia dengan Allah kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi mereka, saya ni cerita saya bila saya pergi kepada mereka, saya perhatikan, saya duduk. Saya pernah satu tahap tu duduk berjam-jam tuan-tuan dan puan di Bandar Kelang. Kalau siapa orang Kelang akan tahu, dulu ada stesen bas Kelang, dulu lama lah. Di stesen bas Kelang tu ada ramai kadang orang gila duduk merayau-merayau. Umur saya masa tu 15 tahun. Saya pergi nampak ada orang gila, saya pergi duduk dia. Saya ikut dia, saya tengok daripada jauh. Kemudian dia duduk satu tempat, dia boleh sandar macam tu, sandar je dia duduk sebelah-sebelah tebing tu. Tak ada susah hati pun dia. Lalu kereta lah apa, dia senyum je, tenang sungguh hidup dia. Dia duduk dalam keadaan lalu lalang tu, orang ramai, macam-macam perangai dengan kereta dan sebagainya, dia boleh tenang aja. Tapi kalau kita baca Quran tuan-tuan dan puan-puan, boleh tenang ke lalu tepi lebuh raya nak baca Quran, kereta lalu horn dan sebagainya, boleh ke kita tenang tengah baca Quran ni? Saya khusyuk baca Quran, boleh ke? Saya dah cuba tuan-tuan, tak boleh. Saya lah, kalau tuan-tuan boleh saya tak tahulah. Tapi orang gila ni, bunyi horn ke, orang jerit ke, kereta lalu ke, dia tenang saja. Jadi apa mesej saya di sini? Nak suruh jadi orang gila? Oh, di PAS suruh kita jadi orang gila ni? Kalau itulah kata tuan-tuan dan perempuan, tak belajar lah maksudnya. Jadi maksud kat sini tuan-tuan dan perempuan, balik kepada 7 nilai tetap yang saya masukkan, yang ke-6. Carilah ketenangan dalam hidup kita. Ketenangan itu hanya kita dapat perolehi apabila kita bawa diri kita kepada Allah. Kita tinggalkan dunia bukan berarti kita tinggalkan tanggungjawab kita. Kita tinggalkan segala perkara-perkara buruk, perkara-perkara yang akan membawa kita kepada keburukan-keburukan yang menyebabkan kita menjadi makhluk yang akan Allah laknati dengan melakukan perkara-perkara yang akan menyusahkan orang lain. Maka itulah yang saya maksud kita tinggalkan. Tinggalkan dunia bukan berarti tinggalkan dunia atas tanggungjawab kita. Tinggalkan dunia dengan perkara-perkara yang baik-baik daripada kita, perkara yang hikmah-hikmah daripada kita. Jangan kita tinggalkan dunia dengan perkara-perkara yang baik. Kita jauhkan diri kita daripada dunia. Kalau kita benci dengan dunia, maka siapa yang akan ambil tanggungjawab di atas muka bumi kalau semua manusia meninggalkan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia? Lalu orang-orang yang tidak memahami tauhid kepada Allah, tidak memahami tauhid kepada Islam, telah mengambil tugas tanggungjawab yang sepatutnya dilakukan oleh orang-orang Islam. Sehingga hari ini, minta maaf tuan-tuan dan puan, underwear kita pun bukan orang Islam yang buat.
Jadi itu berbalik kepada persoalan ketenangan, kerana kita tidak lagi memiliki ketenangan yang jelas, lalu kita mencari ketenangan itu, dan daripada cari ketenangan itu tadi, kita telah tinggalkan amanah-amanah, kita tinggalkan tanggungjawab kita yang ada di atas muka bumi. Maka itulah perkara yang keenam yang akan dilakukan oleh Iblis laknatullah dalam usaha dia untuk menyesatkan anak cucu Adam. Tuan-tuan dan puan-puan, bapa-bapa sekalian, ibu-ibu, perkara yang ketujuh yang akan menjadi penutup kepada 7 nilai tetap yang ada pada Dajjal alias Iblis adalah persoalan tentang keikhlasan. Kerana ikhlas akan datang di akhir pelaksanaan. Ikhlas adalah pada nilai kosong. Maksudnya bagaimana? Apabila kita menyatakan keikhlasan, maka secara totalnya, secara otomatiknya, ia adalah pada nilai kosong. Tidak akan kita nyatakan kita ikhlas dalam apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kerana keikhlasan itu hanyalah kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nilainya kosong. Maksudnya di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tahu apa-apa kerana tidak ada siapa beritahu kita apa-apa. Barulah kita katakan itu ikhlas. Macam mana tu? Maksudnya, apa yang tuan-tuan buat kebaikan, saya tak tahulah. Apa yang saya buat kebaikan, tuan-tuan pun tak tahu. Tak perlu beritahu, tak perlu cakap. Tak perlu bercakap dengan lidah, tetapi ia dilaksanakan dengan perintah. Maksudnya, tak perlu cakap ke tak perlu buat? Tak perlu cakap, bukan tak perlu buat. Cakap dengan buat tu beza, tuan-tuan dan puan-puan. Buat. Tak perlu nak cakap, nak beritahu orang aku buat baik. Tak payah, buat baik je. Maka keikhlasan, nilai yang terakhir, tidak wujud di dalam nilai tetap kepada Dajjal. Tapi kita akan cakap, saya sebenarnya buat ikhlas ni Tuan Pal, saya buat ni sungguh-sungguh ikhlas. Bila lafaz itu berlaku, tuan-tuan dan perempuan, adalah Dajjal. Nampak halus-halus ni? Halus. Sebab di situ datangnya dengan mudah perasaan riak dan sombong. Merasakan diri dia benar. Merasakan diri sentiasa benar. Kerana apa yang dia lakukan, dia inginkan sanjungan. Walaupun dia tak sebut, dia nak sanjung. Tetapi bila dia sebut ikhlas, dia nak orang tahu dia ikhlas. Dia nak beritahu pada sekeliling, apa dia buat tu adalah buat yang benda yang baik. Kerana apabila kita melakukan sedemikian, buat saja, jangan sebut apa-apa. Cubit peha kiri, biar peha kanan tidak terasa apa-apa. Itu pepatah orang Melayu. Kalau pepatah yang lain saya tak faham. Cubit peha kiri, peha kanan tak rasa. Jadi bila kita buat sesuatu, biar peha kiri sajalah yang buat. Peha kanan tak perlu ambil tahu, tak perlu bercakap pun. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ini majlis untuk bantuan amal, bantuan kepada orang miskin. Buatlah besar-besar dia punya plug ataupun cek. Ada 1,000, 10,000. Lagi besar lagi bagus sebab orang nampak. Jemputlah anak-anak yatim, jemputlah apa semua, menunjukkan sungguh prihatin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah pesan awal-awal, Iblis ni leceh. Dalam buat benda baik pun dia boleh gelincirkan kita. Benda yang kita nak buat jahat dah tentu-tentu kita tahu. Benda yang baik pun boleh jadi gelincir. Saya ditanya oleh ramai kawan-kawan saya tentang ada satu kisah lah, satu viral kisah tentang ni adalah perbalahan di antara dua orang ni, saya tak sebut nama, tapi kata tuan-tuan dah tahu benda ni viral di Malaysia. Yang seorang tu buat baik, yang seorang tu hentam dia buat baik.
Yang seorang tu niat dia kata saya buat baik, saya nak buat ni, sebenarnya saya bantu. Nangis-nangis dia bercakap, saya sebenarnya tak ada apa-apa pun nak menyedarkan. Lihat tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal rasanya duduk tengah tak tu. Dia tepuk. Tepuk. Sebab apa? Gaduh lah kau berdua. Yang seorang tu kata, kalau nak buat baik, kalau nak betul-betul nak buat, janganlah tunjuk-tunjuk, malukan orang tu, malungkan orang ni. Lepas tu seorang tu kata, saya tak ada apa-apa niat pun, saya memang nak bantu dia pun. Betul lah, dua-dua betul. Dua-dua betul. Tapi dua-dua betul duk gaduh. Cuba fikirkan, siapa yang punya kerja ni? Maka inilah perkara yang ketujuh, yang akhirnya menjadikan perbelahan kepada umat manusia. Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, telah saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan 7 nilai tetap yang ada pada Dajjal. Maka sekali lagi saya, Masa Bayu, saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya telah amanahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah dihentikan atas apa yang saya sampaikan ini kepada diri sendiri saja. Sampaikanlah kepada mereka-mereka yang lain. Kerana ini adalah amanah daripada baginda Rasulullah SAW kepada kita sebagai umat Muhammad. Ini adalah amanah daripada Allah kepada kita. Maka apabila amanah itu sampai kepada hamba-hambanya, maka saya adalah salah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan juga begitu. Iblis juga adalah hamba Allah, cuma dia tidak mahu patuh. Maka akan ada 2 kelompok saja yang akan dikategorikan sebagai hamba kepada Allah, iaitu hamba yang akur kepada perintah Allah atau hamba yang akan engkar kepada perintah Allah. Mereka yang akur kepada perintah Allah, itu yang saya kisahkan semalam, 2 hari lepas, 3 hari lepas, minggu-minggu yang lepas, iaitu mereka-mereka yang ingin menjadikan diri mereka pembantu-pembantu kepada Imam Mahdi. Manakala mereka yang ingin, yang akur, yang engkar kepada perintah Allah, maka mereka adalah Dajjal, yakni watak-watak yang telah diwujudkan oleh iblis, yakni Dajjal yang ada di atas muka bumi, yang akan merosakkan, yang akan menjahanamkan keharmonian kepada seluruh makhluk di atas muka bumi. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, saya dah berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan atas apa yang telah saya lalui, saya kaji. Maka tolonglah sampaikanlah kepada yang lain. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh viralkan kisah-kisah kuih tak jadi, kuih tak siap, jadi sampai juta-juta orang menontonnya, ya. Kisah nak beli baju raya sampai viral. Kisah buat karipap juga boleh jadi viral, ya. Kisah beli penutup mulut boleh bocor-bocor juga boleh jadi viral. Takkanlah kisah untuk kita mengenal diri kita, kisah yang membawa kita jauh daripada sifat-sifat Dajjal, tidak boleh kita viralkan, tuan-tuan dan puan-puan. Biarlah kata viral tu macam mana sekalipun, tetapi kita memviralkan kebenaran di atas muka bumi. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu sekali lagi ingin memohon kemaafan jika ada juga pernyataan saya yang menyinggung atas apa-apa juga yang telah tuan-tuan dan puan-puan perolehi daripada saya setakat ini. Dan pesan saya sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya Dajjal itu adalah watak-watak jahat yang telah dicipta oleh iblis laknatullah. Dia bukanlah satu watak untuk satu orang. Dia adalah watak yang mempunyai sarung-sarung Dajjal yang bersepah-sepah di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih sama ada untuk menjadi Dajjal laknatullah, untuk menjadi pengikut kepada iblis, ataupun tuan-tuan puan-puan ingin menjadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, nasihat saya, pesan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dengan apa yang saya sampaikan 3 hari berturut-turut adalah, pilihlah jalan kebaikan, jalan yang Allah redai, jalan yang telah dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dengan itu, sama-sama kita berbimbing tangan
kita bertemu, kita berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat restu dan redha daripadanya, dan kita bersama-sama di syurga yang mana disambut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kekal selama-lamanya. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya, Masa Bayu. Bertemu lagi esok hari, insya-Allah.